Pekan Merlimau rumahnya jarang, singgah berteduh di tengah hari, duduk bersimpuh, tersenyum riang. Selamat datang ke Teratak Tradisi. Rumah Melaka terkenal dengan bumbungnya yang panjang, menggabungkan beberapa pengaruh seni Bina, antaranya Bugis, Cina, Minangkabau, Jambi, Riau dan sebagainya. Hari ini, Intan akan meninjau dan mengupas tentang rumah bumbung panjang Melaka bersama dengan pakar jemputan kita. Jadi jom bersama dengan Intan, kenali seni Bina tradisi kita. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita dah tengok sikit-sikit rumah ni, laman semua kan, Tok? Mungkin Tok boleh kongsikan dengan kita semua sejarah rumah ini sendiri. Untuk pengetahuan, Atuk lahir di rumah ini. Bentuk dia berbentuk sama, tetapi ada yang Atuk tambah. Rumah ni pula dapat perhatian daripada Perbadaran Museum Melaka, museum. Okey. Jadi pihak museum ada juga memantau, bantu. Atuk tinggal dekat sini daripada lahir? Daripada lahir. Bermakna dah 83 tahun Atuk di rumah ini? Kesenian susun atur menterjemah sosio-budaya masyarakat Melayu. Jadi dalam segmen ini, kita akan mempelajari rasional dan kaitan antara susun atur dan cara hidup masyarakat dalam rumah tradisi Melayu. Motif-motif pada rumah Melayu ni kita boleh lihat pada bahagian atas dinding tersebut rumah Melaka tu. Dan kita boleh tengok tangga batu rumah Melaka ni uniknya rumah Haji Jaafar ni. Okay, kalau kita tengok memang tangga batu dan mungkin ada juga setengah pihak yang memanggilnya rumah tangga. Ya, betul. Kan? Okey, rumah tangga macam mana tu, Puan Azrina? Rumah tangga tu bukan rumah tangga yang berkeluarga ya. Dia adalah rumah tangga itu batu itu sendiri. Mungkin kita boleh cerita tentang sejarah tangga batu ini sendiri, Puan Azrina. Okey, sejarah tangga batu ni ada dia punya ceritanya. Menurut sumber lisan daripada tukang-tukang lama, pedagang-pedagang luar telah membawa bongkar-bongkar batu ke Melaka untuk dipahat menjadi tiang. Contohnya tiang Roman semua tu pelbagai saiz buat di sini oleh bangsa-bangsa Melayu, kemudian diimport keluar negara. Tiang Roman tersebut kemudian diukir menjadi tangga batu tersebut. Okey, jom kita tengok, naik ke rumah dulu, Puan Azrina. Okey. Assalamualaikum. Setengah masyarakat, ruang serambi itu amat penting sebab dia ada kena-mengena dengan adat mungkin yang ataupun aktiviti upacara yang berlaku di dalam serambi itu. Contohnya jamuan ataupun perayaan tertentulah. Jadi kita boleh lihat di mana setengah negeri itu ruang serambi dia agak dominan berbanding di negeri yang lain. Dari situ kita boleh tahu bahawa fungsi ruang itu adalah satu yang amat pentinglah dalam masyarakat tersebut. Rumah Melaka berbumbung panjang mempunyai unsur-unsur seni Bina Bugis, Jambi, Riau dan Minangkabau, manakala tangga batunya yang bersalut jubin memperlihatkan pengaruh seni Bina Cina. Tangga batunya yang unik merupakan keunikan utama rumah Melaka ini. Keunikan tangga batu ini diperindahkan lagi dengan jubin pelbagai corak di samping ukiran-ukiran kayu pada tiang, pintu, tingkap dan papan gendeng. Rumah tradisional orang Melayu Melaka ini jelas menunjukkan ketinggian kreativiti dan keprihatinan terhadap unsur alam sekitar telah diabadikan ke atas tempat kediaman. Begitulah indah dan seninya orang-orang Melayu di Melaka.
Kalau kita tengok rumah Melaka ni, kita akan jumpa serambi terlebih dahululah. Ini adalah ruang serambi. Kalau kita tengok serambi ni, fungsi dia adalah untuk berehat. Tak lama dia waktu petang juga untuk bersembang lah. Tak pertama untuk ahli keluarga dan juga tetamu yang datang. Kalau dekat Melaka ni dulu, rumah ibu ni dia luas. Fungsi rumah ibu ni adalah untuk aktiviti bersama keluarga lah. Dia memang lapang. So maknanya kalau macam kaum lelaki dia tidur dekat luar. Tapi kadang untuk wanita dia tidur dekat rumah ibu ni. Ni Intan ya, ni tangga loteng ya. Fungsi loteng ni adalah untuk penyimpanan barang-barang lah. Menuju ke atas. Kalau tengok situ dulu dekat Melaka dipanggil peran. Tapi sekarang pun dipanggil loteng jugalah. Susun atur ruang sama. Dia bermula kalau dari laluan masuk dia Anjung, Serambi dan akan ada ruang tengah. Cuma pada zaman ini apabila kita melawat katalah rumah tradisi ini yang masih digunakan, kita boleh nampak bahawa fungsi ruang dalaman dia mungkin telah berubah. Contohnya ruang Serambi yang dulunya lebih terbuka kita kata. Sekarang mungkin lebih kerap ditutup. Sebab ruang Serambi tadi telah digunakan untuk ruang tetamu yang seperti mana dalam rumah moden sekarang. Ada sofa dan mungkin ada meja kopi, ada TV kan. Jadi dia agak tertutup dan kita boleh lihat juga sesetengahnya ada ruang makan di Serambi yang mana pada satu ketika dulu tak wujud program yang sedemikian sebab ini berlaku disebabkan oleh gaya hidup baru masyarakat Melayu lah yang masih mendiami rumah-rumah tradisi tersebut. Walaupun pelbagai tafsiran diberi untuk pembinaan asasnya atau rumah tradisional Melayu, namun pembinaan asasnya atau struktur adalah sama, iaitu mempunyai tiang berlapik batu, bumbung yang curam, berloteng, dapur di bahagian belakang, tangga di bahagian hadapan dan bahan binaan yang sama. Rumah Melaka dapat dibahagikan kepada 3 penggalan iaitu penggalan tiang, penggalan badan dan penggalan bumbung. Manakala secara melintang terdiri daripada unit-unit komponen yang mengandungi unit ruang Serambi dan Anjung, ibu rumah dan rumah dapur. Antara ibu rumah dan dapur dipisahkan oleh selang atau pelantar manakala penggalan tiang bermula daripada pangkal tiang hingga ke paras lantai. Rumah ini mempraktikkan kaedah pembinaan silam di mana tidak menggunakan paku melainkan pasak dan tanggam untuk menguatkan binaan. Kesenian kaedah pembinaan lama amat menitik beratkan dengan menggunakan sumber-sumber yang sedia ada untuk membina rumah tradisi. Jadi dalam segmen ini kita akan menyaksikan kehebatan seni pertunggangan Melayu lama. Kayu tiang dipilih daripada kayu jenis yang baik agar tidak mudah rosak oleh serangga. Pada kebiasaannya, tiang rumah dibuat daripada kayu kempas, cengal, merbau, damar laut dan lain-lain selain dilapik dengan batu alas. Struktur penting pada penggalan tiang ialah kayu-kayu rasuk dan gelegar. Kayu rasuk dikenali sebagai rasuk panjang dan rasuk pendek yang menghubungkan kayu-kayu panjang dari tiang ke tiang melalui lubang-lubang pada tiang. Di atas rasuk pendek dan gelegar itulah disusun papan lantai. Bendul adalah perhiasan pada bangunan selain berfungsi sebagai kayu kerangka yang memberi ketahanan pada struktur bangunan. Bendul yang terdapat pada tepi keliling bangunan rumah juga berfungsi sebagai pemisah antara komponen atau unit rumah selain sebagai penutup hujung lantai supaya nampak kemas. Kita boleh lihat di Melaka biasanya akan ada tangga agam dia tu, grand staircase untuk naik di Anjung untuk naik ke Serambi. Dan selalunya daripada material batu dan berjubin. Jadi merupakan satu elemen yang amat ketara dan dominan dalam reka bentuk. Daripada tangga tu kita akan sampai ke Serambi dia. Dia ada macam-macam bentuk. Sebenarnya ada yang memanjang. Yang memanjang tu biasanya
dia amat memainkan peranan dalam masyarakat satu ketika dululah, terutamanya dalam menyambut tetamu ke rumah. Dan biasanya di belakang serambi akan ada rumah ibu ataupun rumah utama lah. Sekali impas, ia nampak seperti kolot dan ketinggalan zaman. Tetapi hakikatnya, teknik pembinaan Melayu tradisional ini merupakan versi Nusantara dan terawal bagi sistem binaan berindustri atau IBS. Selain itu, rumah Melayu tradisional juga boleh dileraikan, dipasang semula dan dipindahkan melalui kaedah lerai dan pasang semula atau mengangkat keseluruhan struktur rumah ke lokasi baru dengan cara bergotong royong. Kaedah pemindahan ini turut menjelaskan mengapa pembina Melayu terdahulu memilih bahan binaan yang bersifat ringan tetapi utuh kualitinya. Di zaman ini, mungkin fungsi serambi yang saya maksudkan tadi telah bertukar disebabkan oleh gaya hidup sekarang lah. Kalau dulu serambi itu untuk kita untuk sambut tetamu, dia agak terbuka. Dengan kalau kita lihat selalunya serambi itu dia boleh jadi ada dinding, boleh juga tak ada. Dengan ataupun sekadar ditutupi dengan apa yang dipanggil sebagai pagar musang sana. Maksudnya dia tak ada dinding, dia just sekadar macam railing lah kita katakan. Dan ada juga yang ada dinding tapi dengan tingkap yang besar, tingkap yang sampai ke lantai. Jadi untuk pengudaraan yang maksimum dan juga pencahayaan. Bukan kuih sebarang kuih. Wah. Alah sayang, bukan kuih sebarang kuih. Kuih bingka, kuih gulung. Alah sayang, kuih bingka, kuih gulung. Bukan pilih sebarang pilih, adik sorang. Pilihlah Melaka, tempat melancong. Alah sayang, pilihlah Melaka, tempat melancong. Dondang sayang. Kampung, kampung. Tinggi-tinggi pokok rambutan, tidak setinggi pokok nangka. Alah sayang, tinggi-tinggi pokok rambutan, tak setinggi pokok nangka. Cantik mana pun nak dara Kelantan, abang sorang. Pokok cantik lagi lah sayang, cantiklah lagi nak dara Melaka. Alah sayang, cantiklah lagi nak dara Melaka. Dondang sayang. Wah. Kampung, kampung. Sungguh enak si buah nangka, enak lagi air kelapa. Alah sayang, sungguh enak si buah nangka, rupa cantik, enak lagi air kelapa. Kalau tuan dah makan asam pedas Melaka, abang sorang, ke mana pergilah sayang, ke mana pergi takkan lupa. Dondang sayang. Sungguh rendang si pohon dedap, tempat hinggap burung kenari. Wah. Alah sayang, sungguh rendang si pohon dedap, tempat hinggap burung kenari. Wah. Sedap, asam pedas Melaka punyalah sedap. Sedap. Adik sorang, habislah makanlah sayang, menjilat jari. Ambul sedapnya. Habislah makanlah sayang, menjilat jari. Dondang sayang. Kampung, kampung. Pembinaan rumah tradisi lama mengambil kira pelbagai aspek antaranya iklim, suasana setempat dan juga pelbagai elemen semula jadi yang lain bagi memastikan ketahanan binaan. Penerapan pelbagai kaedah juga dirangka bagi pengudaraan dan pencahayaan yang baik demi kesesuaian dan juga keselesaan penghuni.
Kita bercerita pula tentang reka bentuk bumbung ini, Puan Azrina. Macam mana? Kalau rumah Melaka ni, bentuk bumbung dia sebab kita mengalami kekerapan hujan, suruh dia 50 hingga 60 darjah iklim kita khatulistiwa. So kalau macam nak buat flat roof tu agak tidak sesuai lah, Intan. Kalau kita lihat bumbung tu dipanggil bumbung panjang. Mahkota kecantikan rumah Melayu tradisional sudah tentu bumbungnya yang unik. Namun, bumbung yang dikenali sebagai bumbung cerun bertingkat ini turut berfungsi menyalurkan udara panas keluar dari rumah melalui rongga antara bumbung atas dan bawah. Rongga ini membenarkan peredaran udara panas keluar yang terperangkap di ruang dalam bumbung melalui kaedah kesan timbunan. Jumlah bukaan atau jendela rumah sebegini banyak dan menyeluruh dari paras lantai sehingga hampir ke siling rumah. Okey, kalau dari segi pengudaraan dan pencahayaan rumah Melaka ni pula macam mana, Puan Azrina? Okey, untuk pencahayaan dan pengudaraan rumah Melaka ni, kalau kita tengok bergantung kepada cuaca. So kalau cuaca dekat Malaysia ni dia panas. Oleh tu rumah Melaka ni dia banyak bukaan. So bukaan tu fungsi dia untuk membenarkan aliran udara masuk. Sama ada melalui tingkap, kita tengok tingkap banyak dekat rumah ni, dekat serambi ni. Kemudian kita ada sisip angin dekat atas, bahagian atas ni untuk pengudaraan, dan juga Intan dekat bahagian bawah ni kolong juga ada untuk pengudaraan daripada bawah juga supaya keadaan serambi tu lebih selesa, sejuk dan nyaman. Okey, dari segi cermin-cermin ni pula macam mana? Okey, untuk cermin di Intan, sebenarnya dia adalah pengaruh daripada cermin yang luar. Bahagian serambi ni adalah serambi terbuka. So pada zaman dahulu tak ada elektrik. So dia orang mereka pakai tingkap daripada sisip kayu lah untuk menutup. So dia agak gelap. Bila pendatang luar datang, so mereka membawa bahan binaan lain lah seperti kaca tersebut supaya digunakan dipakai pada ruang serambi supaya bila cahaya masuk dia terbias. Dalam masa sama dia boleh membuatkan ruang serambi lebih cantik dan berseri lah. Satu keunikan rumah Melayu Melaka di sini. Dari segi pencahayaan dan pengudaraan, kita boleh katakan dia agak sama dengan seni bina tradisi Melayu yang lain. Sebab itu contohnya orang kata dinding berliang, jendela yang besar ya, dengan untuk mengoptimalkan pengudaraan semula jadi dan pencahayaan semula jadi. Itu semua sama, dan juga seni bina berpanggung letak di atas tiang di mana udara masih boleh masuk ya, masih boleh berlaku melalui liang lantai. Itu adalah elemen yang sama kita boleh kata. Jadi tapi mungkin dari segi ukiran dia setiap negeri agak berbeza. Dia mungkin akan ada sedikit perbezaan berbanding daripada negeri-negeri yang lain. Okey, Puan Azrina, mungkin boleh kongsikan dengan kita tentang reka bentuk pintu untuk rumah Melaka ni pula. Okey, Intan, untuk rumah Melaka ni selalunya kebiasaan pada rumah Melayu Melaka, pintu dia adalah lebih rendah. Dia ada tujuan. Pertama adalah untuk sebagai tanda hormat bila tetamu masuk, kita macam menunduk, itu menunjukkan tanda hormat kepada tetamu. Kedua adalah dari segi keselamatan lah, supaya untuk mengelakkan bila pencuri masuk, bila dia keluar tu dia susah sikit nak keluar lah. Dan ketiga ada berusukan mistik supaya mengikut kepercayaan orang Melayu lama, dan juga kepercayaan daripada orang-orang Cina juga, pendatang Cina juga mengakui maknanya unsur mistik tu bila masuk tu kita tunduk, anasi-anasi tu tidak ikut sekali lah masuk ke dalam rumah. Ketinggian bukaan ini sangat sesuai kerana ia berada pada paras badan penghuni. Ini kerana dengan mengambil kira faktor keluasan bukaan, jumlah tingkap yang banyak dan ukiran tembus di atas tingkap, ia dilihat mampu meningkatkan peredaran udara yang merentas rumah tersebut. Dari situ, ia akan mengaktifkan proses peredaran udara sejuk dan penyaluran keluar udara panas di dalam rumah. Ukiran tembus bukan sekadar berperanan sebagai perhiasan rumah dan membantu proses peredaran udara, tetapi ia juga membantu proses pencahayaan rumah. Rumah adalah satu binaan penting ya, dan banyak aktiviti kemasyarakatan berlaku ya, macam yang saya cakapkan tadilah di serambi di mana ada interaksi sosial lah di situ.
Kalau rumah penghulu, ruang serambi itu merupakan satu ruang yang amat penting untuk dia berjumpa dengan masyarakat kampung misalnya, untuk dia bermesyuarat, ya, membincangkan tentang masalah di kampung. Jadi dia perlukan serambi yang orang kata yang agak besar, ruang serambi. Di samping itu juga dari segi kemasyarakatan, rumah Melayu Melaka ataupun even yang di negeri-negeri lain, ya, kita lihat selalunya dibina secara berpanggung di mana ruang bawah dia banyak berlaku aktiviti untuk pekerjaan misalnya, ya. Dia orang boleh kerja-kerja tentu, ya, misalnya menenun kain, okey, semuanya berlaku di ruang bawah, ya, itu. Tapi bila di era ini kita lihat ruang tersebut masih digunakan, ya, tetapi fungsi dia mungkin dah berubah, ya. Ruang bawah rumah misalnya dijadikan bilik tidur tambahan ataupun dijadikan garaj, tempat letak kereta. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita mungkin tak nampak gambaran asal bagaimana ia telah pernah digunakan suatu ketika dahululah. Tangga batu asal tadi, kalau kita lihat dia ada nombor ganjil iaitu 3, 5, 7, 9. Pertama adalah sebab kedatangan Islam ke tanah Melayu pada abad ke-15. So daripada pengaruh Islam tersebut, dia meresap ke dalam pengaruh Melayu itu sendiri, menjadikan Allah itu Maha Esa lah. Maknanya Allah pun mempunyai 9 nama, itu ganjil. Itu menunjukkan keesaan Tuhan lah, itu Allah yang satu. Sebab Allah pun suka nombor-nombor ganjil. Tingkap jendela dia besar, ya, dan ruang serambi dia biasanya kelebaran pelan lantai dia agak minimal. Ya, maksudnya dari segi pencahayaan tiada masalah. Dari segi saiz dia dan pencahayaan tersebut juga boleh dikawal. Ya, maksudnya rumah jendela tu ada penutup yang boleh mengelakkan kemasukan cahaya yang berlebihan lah. Rumah tradisi bukan sahaja mempunyai falsafah seni binanya yang tersendiri, malahan merentas tembok masa dengan kaedah pembinaannya yang boleh diguna pakai sehingga kini. Rumah bertiang dinding papan, tanam selasih di tengah laman. Biar hilang segala harapan, namun kasih hamba turutkan. Berjumpa lagi dalam Teratak Tradisi.